Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Pada video kali ini, Cikgu nak sentuh berkaitan dengan bab yang ke-11, subtopik yang keempat, putaran. Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 2 KSSM muka surat 223. Okey, baik. Mengenal putaran. Okey, baik. Dapatkah anda mengenal pasti pergerakan objek yang berputar di sekeliling anda seperti jarum jam, kipas siling dan pergerakan tayar? Okey, jarum jam melakukan putaran penuh setiap 12 jam. Namun begitu, putaran tayar bergantung pada arah pergerakan sama ada ke depan atau ke belakang. Semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putarannya. Itu dia punya konsep putaran. Okey, terus kepada muka surat 224. Sifat imej bagi putaran. Yang pertama, imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Yang kedua, pusat putaran ialah satu titik pegun. Yang ketiga, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Okay, nanti kita akan tengok konsep ni dalam penyelesaian masalah berkaitan putaran ni. Okey, 11.4.2 ni. Memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, contoh. Apabila kita memerihalkan suatu putaran, kita perlu menyatakan pusat, sudut dan arah putaran yang memetakan objek kepada imej. Okey. Contoh ni jam ikut arah jam. Okey, yang ni. Manakala anak panah yang ni lawan arah jam. Okey, ini kita panggil arah putaran ni. Okey, pusat dia kat tengah-tengah tu. Okey, dekat pusat jarum tu. Sudut dia tengok. Sudut berapa darjah, 90 darjah ke 180 darjah ke 270 darjah. Apa saja sudut. Okey, dan arah putaran. Tiga-tiga ni mesti ada bila kita menyatakan putaran tu. Contoh 18. Perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, yang A ni putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik T. Nampak tak? Dia mesti ada sudut, ada arah dia, arah jam ke lawan jam dan titik putaran tu, pusat putaran. Okey, yang B, putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik S. Okey, itu contoh. Baik, seterusnya standard pelajaran seterusnya menentukan imej dan objek bagi suatu putaran. Okey, kita boleh menggunakan kertas surih, protractor dan jangka lukis untuk menentukan imej atau objek di bawah suatu putaran. Tengok muka surat 225 tu, contoh 19. Okey, dia menggunakan kertas surih. Okey, soalan dia, tentukan imej bagi segitiga PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Jadi penyelesaian dia menggunakan kaedah kertas surih ni. Langkah 1, lukiskan garisan pada titik M ke titik P. Langkah 2, tentukan sudut 90 darjah lawan arah jam. Okey. Langkah 3, lukis semula bentuk segitiga PQR di atas kertas surih. Tekan dengan mata pensel pada titik M dan putarkan kertas surih 90 darjah lawan arah jam. Okey, jadi kita akan dapat dia punya imej dekat situ. Muka surat 226, kaedah 2 menggunakan protractor. Okey, objek yang sama. Langkah 1, bina garisan MP.
Langkah 2, dengan menggunakan protractor, lukis satu garisan MP berukuran 90 darjah lawan arah jam dengan jarak yang sama dengan MP prime. Langkah 3, ulangi langkah 2 dengan garisan MR dan MQ tu. Sambungkan semua titik P prime, R prime dan Q prime menjadi sebuah segitiga yang sama dengan PRQ. Okey. Dua kaedah kat situ diterangkan. Muka surat 227 contoh 20. Tentukan objek bagi titik Q prime apabila diputarkan 180 darjah ikut arah jam pada titik M. Penyelesaian dia, langkah 1, lukis garisan yang menyambungkan titik M dan Q prime serta panjangkannya dengan jarak yang sama dengan MQ prime di arah yang bertentangan. Okay. Langkah 2, tandakan titik Q pada garisan yang dipanjangkan dengan MQ sama panjang dengan MQ prime. Okay, boleh cuba yang tu bagi faham. Standard pembelajaran seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran. Contoh 21. A prime, B prime, C prime ialah imej bagi ABC di bawah suatu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran itu. Okay, langkah dia. Langkah 1, sambungkan semua titik A. Sambungkan titik A ke A prime ni. Bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis A ke A prime. Okay, tengok dia buat tembereng ni maksudnya berserenjang dengan garis A prime ni. Ulangi langkah 1 bagi garis B prime dan C prime. Semua titik tu kita sambungkan. Titik objek dengan titik image ni kita sambungkan dan kita bina dia punya pembahagi dua sama serenjang untuk setiap titik, dan orang kata garisan yang kita bina tu dia akan menumpu pada satu titik. Titik tu yang kita panggil pusat putaran tu. Okey. Sambung lagi langkah 3 tu. Titik persilangan dua garisan pembahagi dua serenjang itu ialah pusat putaran. Tandakan pusat putaran itu sebagai D. Katakan kat sini dia buat pembahagi dua sama serenjang tu dia bertemu di titik D. Selepas dapat titik D, yang langkah 4 tu ukur sudut CDC prime itu menggunakan protractor. Okay. Maka imej di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat D. Okay, itu cara dia. Apa juga soalan, inilah langkah-langkah dia nanti kita akan sentuh dekat buku modul aktiviti nanti. Okey, seterusnya menentukan koordinat imej apabila koordinat objek diberikan. Okey, baik. Contoh 22. Tentukan koordinat imej bagi titik A -32 ni di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan O. Okey. Langkah 1, sambung garis OA ni. Okay. Langkah 2 dia kata, putar garis OA pada asalan O menggunakan protractor ikut arah jam dengan sudut 90 darjah. Okay. Daripada rajah, koordinat bagi imej A prime ialah 2, 3. Maksudnya kita guna protractor untuk ukur dia punya sudut tu. Seterusnya menentukan koordinat objek apabila koordinat imej diberi. Contoh 23. Sekiranya K prime, okay, -2, -3 ni ialah imej bagi K di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik L 10. Okay, tentukan koordinat K. Langkah dia, langkah 1, terbalikkan arah putaran untuk mencari koordinat objek iaitu titik K. Okay, yang dibagi dalam soalan tu ikut arah jam. Jadi nak dapatkan objek semula, kita terbalikkan ke lawan jam balik 90 darjah. Dapat titik K ni. Langkah 2, dengan menggunakan protractor putar garis K prime L tu pada titik L 90 darjah lawan arah jam. Jadi kita akan dapatlah titik K ni. Daripada rajah koordinat bagi titik K ialah 4, -3.
Jadi untuk lebih mahir untuk satu topik ni, kamu kena cuba. Jom cuba 11.4 ni. Jawapan dia ada dalam ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey. Baik. Okey, baik. Selesai untuk satu topik 11.4 putaran tu. Baik. Seterusnya kita akan masuk kepada tugasan dalam buku modul aktiviti bermula muka surat 107 hinggalah muka surat 110 untuk subtopik putaran. Jadi kita sama-sama bincang lah. Macam biasa kita akan sama-sama bincang berkaitan dengan topik ni dalam buku modul. Okey, kita terus pada muka surat 107. A. Tentukan sama ada setiap transformasi berikut ialah putaran atau bukan. Okey, putaran dia mesti saiz sama, dia punya orientasi sama, bentuk sama. Okey. Jadi daripada konsep yang kita tahu tu, okey, nombor satu ni bukan. Sebab orientasi dia tak sama. Okey, dua ni putaran. Okey, ya. Nombor tiga ni pun ya, dia putaran. Okey, baik. Selesai A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Bagaimana kita nak jawab dia tu. P prime, okey, yang sebelah kanan ni, ialah imej bagi P di bawah suatu putaran. Huraikan putaran tersebut. Okey, langkah-langkah dia sebenarnya kita kena tengok, kata dia punya bucu yang sepadan tu. Okey, bucu yang sepadan. Tengok kat sini, katakan bucu sepadan dekat sini dengan sini. Dia akan menumpu pada satu titik putaran. Okey. Cara dia tadi kalau kita buat kata garisan yang yang bertemu antara dua bucu yang sepadan tu, lepas tu kita buat tempering garis. Setiap bucu tu dia akan menumpu pada satu titik. Okey, dekat sini kalau dekat soalan dalam buku modul ni kita dah ada titik yang ditandakan tu dekat kata 0, -2 tu. Jadi kat sini kalau kita buat garisan tu, okay, ambil pembaris, buat garisan putus-putus. Macam orang kata setiap titik tu, setiap bucu yang sepadan dia akan menumpu pada titik yang sama ni. Okey, 90 darjah dekat koordinat 0, -2. Jadi ayat dia kita kena buat macam ni. Putaran berapa darjah? Okey, 90 darjah sudut dia. Ikut arah jam. Okey. Pada titik dalam kurungan 0, -2. Okey, itu cara dia kita tulis ayat dia. Okey, seterusnya nombor 2 dan nombor 3 pun sama konsep dia. Okey. Dia akan menumpu pada satu titik. Okey, 90 darjah dekat sini. Okey. Jadi kita dapat dia punya titik tu, putaran 90 darjah. Okey. P kanan, P prime itu belah kiri, maksudnya dia lawan arah jam. Pada titik dia tu 2,
negatif 4. Okey. Nombor 3 pun sama, dia akan menumpu pada satu titik yang sama dekat situ, dekat sini. Jadi putaran dia tu kalau kita tengok 180 darjah. Okey. Dia sama ada ikut jam atau lawan jam ataupun ikut jam, dia sama aja sebenarnya. 180 darjah juga. Macam yang ni arah dia tu lawan jam. Nak panah tu. Okey, yang ni ikut jam. Okey, jadi ayat dia kita tulis putaran okey 180 darjah. Maksudnya dua-dua boleh lah, arah jam, ikut arah jam atau lawan jam sama aja. Kita tulis ya putaran 180 darjah pada titik tujuh empat. Okey. Baik, selesai untuk muka surat 107. Okey, cikgu nak terus pergi kepada muka surat 108. Bagaimana kita nak menentukan titik putaran tu dekat mana? Okey, tengok dulu. Okey, mula-mula sekali soalan A itu lukis imej bagi P di bawah setiap putaran yang berikut. Okey, baik. Jadi kita tengok sudut yang sepadan lah. Kalau kita tengok kat sini, kita gariskan bucu. Okey, guna pembaris tu. Sini. Okey, jadi jarak yang sama ni kita tengok ni 3 dengan 6 ni kan. Lepas tu kita ukur kat sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik 3 kat sini. Jadi kita tanda dia punya bucu yang sepadan tu. Okey. Jadi tengok bila kita start kat sini, bergerak ke sini 2 kan. Okey, 2 kat sini. 2 petak. Okey, lepas tu 1 petak. 1 petak kat situ. Turun 1 petak. Okey. Petak. Okey, macam itulah. Dia akan jadi macam ni. Bentuk imej. Macam tu bentuk dia lebih kurang. Okey, guna pembaris cantik lah. Okey. Dia akan menumpu macam ni. Okey. 90 darjah. Okey, yang ni pun kalau kita sambungkan kata titik bucu yang sepadan tu, dia akan menumpu pada satu titik juga. Dia akan membentuk imej yang macam ni lah. Okey, 90 darjah. Macam tu. Baik, seterusnya nombor 2 ni. Dia kata putaran 180 darjah pada titik O. Okey, jadi kita tengok bucu yang sepadan dengan dia sambungkan bucu yang sepadan tu. Tekan kat sini. Tengok 1 bawah ni 5. Jadi kita kena buat yang ni 5 ni 1. Bucu yang sepadan kat sini. Okey. Lepas tu kita tengok garisan dia. Garisan 3 tu. Okey, lepas tu naik 2. Okey, lepas tu macam ni. Macam tu lah. Dia akan dapat P prime. Okey, 180 darjah. Dia tak kisah sama ada lawan jam ke, arah jam ke, dia 180 darjah sama je pergerakan dia. Okey, selesai yang tu. BR ialah imej bagi satu objek di bawah putaran yang diberikan. Bulatkan objek bagi R. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik O. Okey, R tu imej dia. Okey, mula-mula kita gariskan R pergi O. Lepas tu kita tengok
Dia punya kedudukannya ke 1, 5 petak. Okey, 5, 1. Jadi kita akan dapat dekat kedudukan B tu. Okey, 90 darjah kat sini lah. Kalau buat pembaris boleh nampak lah. Okay, jadi jawapan dia B. Okey, nombor 2, putaran 180 darjah pada titik O. Okey, ni image dia. Okey, 80 darjah, kita tengok dia punya petak ni 6, 2. Okey, ni pun kita kira 6, 2. 4, 5, 6, 6, 3. Okey, 6, 3. Jadi kita akan dapat dekat titik C tu. Okey, 180 darjah. Okey, selesai yang tu. Kita pergi soalan ketiga. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik O. Okey, ni dia punya image. Kita tengok dia punya bucu sepadan tu. Okey, bucu sepadan. Dia akan sentuh dekat mana? Okey, 3, 3, 3, 3. Jadi dia akan menumpu dekat B tu. Okey, saya jawapan dia B ya. Tu je cara dia nak jawab. Okey, nombor 4, putaran 270 darjah lawan arah jam pada titik O. Okey, kita ambil bucu yang sepadan. Okey, katakan kat sini. Okey, bucu yang sepadan kat situ. Kita katakan 4, 3. 4, 1. Okey, ni dia akan menumpu dekat A sebenarnya. Okey, dia akan menumpu dekat A. Macam tu. Bucu yang sepadan tu. 90 darjah. Kat sini. Dan 200, maksudnya daripada A pergi R ni, dia putar 270 darjah. Objek bagi R. Okey, objek. 270 darjah. Maksudnya dari sini, lawan arah jam 270 darjah. Dapat A lah. Okey. Macam itulah cara dia. Okey, sebelah muka surat 109. Ini dia kata kita nak tentukan titik ataupun pusat putaran tu. Okey. Cara dia, secara ringkasnya, kita ambil pembaris, kita sambungkan kata bucu objek dengan bucu image yang sepadan tu. Okey. Lepas tu kita ambil pembaris, kita buat dia punya tembereng garis ataupun bahagi dua sama serenjang tu. Katakan kita ambil P, lepas tu kita ambil R dengan R ni. Okey, dan juga Q dengan Q prime. Setiap ni kita buat dia punya pembahagi sama serenjang. Okey. Kalau yang ni kita buat garis lurus, garis lurus, dia akan menumpu pada satu titik dekat sini. Secara ringkasnya kalau kamu buat betul-betul, dia akan dapat dekat titik kat sini. Titik C ni. Sebab bila kamu buat pembahagi sama serenjang ni dekat P ni, kamu ukur betul-betul. Okey, buat pembahagi sama serenjang untuk kata setiap bucu yang sepadan tu, kamu akan dapat 90 darjah kat sini. Lepas tu kalau yang Q ni, kalau kamu buat 90 garis pembahagi sama serenjang ni, 90 darjah dekat sini. Dekat R ni pun sama, dekat R ni pun sama. Kalau kamu buat pembahagi sama serenjang, dia akan menumpu dekat titik C ni juga. Okey, dia kena guna pembaris baru cantik lah bagi nampak titik tu akan menumpu pada satu pusat C tu. Okey. Dan kamu boleh cuba untuk soalan nombor 2 dengan nombor 3 ni, cikgu tunjuk kata secara ringkas lah. Okey. Kamu sambungkan titik yang sepadan tu. Okey, P dengan P, Q dengan Q, R dengan R ni. Dan setiap
garisan sepadan ni kamu buat dia punya garisan tu, garisan pembahagi sama serenjang. Kalau P ni kita tengok kalau garis lurus mudah kita buat. Okey. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kita ambil 6 petak. 6 petak straight macam ni lah kalau yang P tu. Mana kalau yang Q ni kita kena ukur. Okey, dan dia akan menumpu pada satu titik dekat sini, dekat C kat sini. Kita labelkan sebagai C tu. Kat sini. Dan dia akan menumpu pada satu titik. Okey, macam Q ni kat sini, titik tengah. Okey, dia akan menumpu pada satu titik. Tentu kalau Q. Okey, sudut 90 darjah kat sini. Macam R, kita ukur tengok. Hingga titik kat sini. 90 darjah. Kita buat garis tu dia akan menumpu pada titik C juga. Okey. Sudut C kat situ. Okey, baik. Titik C. Okey, ni pun sama cara dia. Cikgu ringkaskan. Okey, kamu sambungkan ni. Okey. P dengan P prime. Q dengan Q prime. Okey. Setiap ni kamu kena buat tempering dia punya pembahagi sama serenjang tu. Dan dia akan menumpu pada satu titik. Okey, cikgu ringkaskan dia punya jawapan tu C kat sini. Okey, kamu kena buat satu-satu. Okey. Untuk yang Q, okey, dia akan menumpu pada satu titik yang sama. Macam inilah secara ringkas. Okey. Q pun sama. Okey. P pun sama. Dia akan menumpu pada satu titik. Guna pembaris lebih kemahanan ni cikgu tunjuk dalam video ni dia sengit-sengit sikit lah. Okey. Jadi kamu akan dapat titik ni dekat C ni. Okey. Baik. Soalan B. Sisi 4 PQR S prime ni dan ialah imej bagi sisi 4 PQRS di bawah suatu putaran. Uraikan putaran tersebut. Sama je konsep dia. Okey, kita sambungkan yang bucu sepadan. Okey. Kalau R dengan R prime. Okey. Katakan kita ambil dua ni pun dah memadai dah untuk kita ukur. Okey. Dan dia akan menumpu pada satu titik kat sini. Kalau kita buat tu. Dia punya garisan pembahagi sama serenjang tu. Okey, 61 kita akan dapat kat situ. Okey, dia akan menumpu pada titik yang sama. Kalau kita buat garisan serenjang ni. Okey, sama juga dengan R ni dia akan menumpu pada titik yang sama. Okey, cikgu lukis secara ringkas lah. Okey, dia menumpu pada satu titik. Jadi ayat dia tu, ayat yang kita nak tulis. Putaran 90 darjah. Okey, ni dia punya objek, yang belah kanan ni dia punya image. Jadi, okey, last kali sebelum cikgu lupa, okey, last kali kita ambil yang sepadan, katakan titik S dengan S prime ni, kita ukur balik. Dia 90 darjah. 90 darjah maksudnya objek pergi image, berputar arah jam. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik. Okey, pada titik 61. Okey, soalan 2 pun sama konsep yang sama.
Okay, katakan sini kita gariskan bucu yang sepadan tu. Q dengan Q prime, R dengan R prime. Okay, sebenarnya mudah, kita akan dapat satu titik kat sini, kat tengah-tengah. Okay, macam S pun kalau kita sambung, dia akan jumpa pada satu titik yang sama. P prime pun sama, dia akan menumpu pada satu titik yang sama tu. Macam tu. Jadi sebenarnya kita dapat terus koordinat dia kat situ. Okay, 6, 4. Jadi putaran dia tu kita tengok berapa darjah. Okay, 180 darjah. Dia tak kisah ikut arah jam ke lawan jam ke, sama. Dia akan dapat image yang sama kat sini. Jadi jawapan dia kita tulis putaran okay, 180 darjah pada titik enam empat. Okay, gitu dia. Okay, guna pembaris lah bagi lurus. Okay, ini cikgu tunjuk dengan kata conteng-conteng ni tak berapa kemah lah. Tapi kamu try buat, dia mesti dapat jawapan tu. Okay, muka surat terakhir, muka surat 100. Selesaikan setiap yang berikut. Dalam darjah di bawah, A prime dan B prime ialah imej bagi AB di bawah satu putaran. Soalan A, tandakan pusat putaran pada darjah di atas dan labelkan sebagai P. Okey, baik. Jadi cara yang sama seperti yang cikgu ajar tadi. Kita sambungkan titik-titik yang sepadan tu. A dengan A prime. Saya ingat pula. Okay, kena lurus. Garis tu mesti lurus. Okay, katakan dia lalu kat sini. Okay, macam tu. Okay. B dengan B prime. Okay, kena buat garis lurus. Okay, garis lurus. Okay, macam A ni kita tengok. Okay, A pergi A. Bila kita buat garis, kita ambil titik tengah ni, kita buat garis pembahagi sama serenjang tu. Okay, dia akan menumpu pada satu titik. Macam ni. Kalau kamu buat ni, dia akan menumpu pada satu titik. Empat, 5 ni kat sini. Okay, cikgu ringkaskan kat sini, titik P kat situ. Jadi yang B pun kalau kamu buat, dia punya serenjang tu, dia akan menumpu pada titik P ni juga. Dengan kaedah yang sama seperti cikgu ajar tadi. Okay. 90 darjah kat sini. Okay, yang A tadi, kat sini 90 darjah. Dua-dua garisan pembahagi sama serenjang ni akan menumpu pada titik P tu. Okay. Dekat 4 dan titik 45 tu. Okay, cuba buat yang tu. Nyatakan dua putaran yang mungkin memetakan A kepada A prime. Okay, last kali jangan lupa, bila dah dapat titik P, kita ukur balik sudut guna protektor ke. Sudut A ni pergi A prime ni. Daripada objek pergi image ni, putaran dia tu memang 90 darjah. Kita ukur memang akan jadi 90 darjah. Jadi ada dua kat situ. Sama ada putaran 90 darjah ikut arah jam, atau satu lagi mungkin dia berputar 270 darjah lawan arah jam. Jadi ada dua jawapan kat situ lah. Untuk B ni akan ada dua jawapan. Yang pertama,
putaran (90 darjah) ikut arah jam pada titik P. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nombor 2 tu, putaran (270 darjah). Okey, kat mana 270 darjah ni? Yang ni. Okey, 270 darjah. Kita labelkan 270 darjah. Okey. Lawan arah jam pada titik P jugalah. Okey. Selesai yang B tu. C dia kata lengkapkan imej bagi ABCD di bawah salah satu putaran, nyatakan di B. Labelkan imej ABCD sebagai A prime, B prime, C prime, D prime. Okey, yang AB ni kat sini. Jadi kita lengkapkan macam biasa. Okay, ambil yang tebal sikit. Okey. Kita sambungkan. Okey, yang sepadan tu kat sini. Okey. Dan kita labelkan yang kat sini C prime, yang ni D prime. Lucu dia ni. A prime, B prime, C prime, D prime. Okey, jadi selesai untuk soalan nombor 1 ni. Soalan terakhir. Darjah di bawah ialah suatu muka jam yang menunjukkan 10 AM, 10 pagi. A, jarum minit pada jam itu mengalami suatu putaran 240 darjah. Okey. Nyatakan arah putaran. Okey, 240 darjah dekat mana? Okey, kalau daripada pukul 10 hari, arah putaran mestilah ikut putaran ikut arah jam lah. Jawapan dah. Okay, jadi kita tulis jawapan ke dekat ruangan jawapan ni. A1 ni. Okey. Okey, nombor 1 kita tanda yang jawab, kita tanda. Nyatakan arah putaran itu, kita tulis putaran ikut arah jam. Itu je nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, dia kata tandakan pusat putaran pada muka jam itu dan labelkan sebagai O. Jadi kita tandakan tengah-tengah kata pusat dia ni dekat kata pusat jarum jam tu dan kita labelkan dengan O. Selesai. Soalan nombor 2. Okey, nombor 2 selesai. Nombor 3. A3 tu nyatakan waktu selepas putaran itu. Okey, baik. Jadi bila dia berputar 240 darjah tu berapa? Dia punya pukul berapa? Okey, 240 darjah. Kalau orang kata 10 pergi 10.30 dah 180. 180 kalau pergi pukul 9 10.45 dah 270 darjah. Jadi 240 tu dekat mana? Okey, dekat nombor 8 ni kan, betul? Dekat nombor 8. 240 darjah. Okey, jadi pukul berapa tu? 10.40 pagi. Okey, jadi jawapan dia pukul 10.40 AM. Okey, dia berputar 240 darjah. Jarum minit lah. Jarum minit tu jarum yang panjang ni. Berputar, okey. Okey, kita pergi pada B. Okey, B. Huraikan putaran jarum minit dari pukul 10 pagi hingga 10.50. Jadi kalau 10 pergi kata pukul 10, pergi 10.50 pula. Okey, kita buat label macam ni lah.
10-50 kat sini. Okey, soalan B ni. Okey, berapa dia punya putaran, huraikan putaran. Okey. Jadi kita tulis kat situ berapa darjah tu putaran. Okey. Kalau 10.45 dekat angka 9 ni dah 270. Jadi kata yang angka 10 ni 10.50 tu tambah lagi 30 jadi 300 lah. 300 darjah. Kita kira betul 300 darjah. Jadi putaran dia putaran 300 darjah. Okey. Ikut arah jam pada pusat dia tu kat mana? Pada titik O tadi. Pada titik O. Tengah-tengah ni. Ikut jarum jam lah, titik kat tengah tu. Pusat putaran tu. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah selesai untuk semua soalan tugasan dalam buku modul aktiviti untuk subtopik 11.4 ni putaran. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.